Jadi kami telah pun kongsikan perkembangan dan juga situasi semasa berkenaan dengan banjir di negara kita. Jadi hari ini kita nak bersama dengan Lieutenant Colonel Perkhidmatan Awam Khairil Izzuan Datuk Abdul Rahman, penolong pengarah cawangan Operasi Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia untuk bicara mengenai banjir, arahan wajib berpindah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi. Bagaimana hari ini Tuan, sihat? Alhamdulillah sihat. Bagaimana Syafiqah? Sihat, Alhamdulillah. Bersemangat kita pagi ini untuk kita menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat di luar sana. Kita bersua hati bersama Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Khairil pada pagi ini. Untuk permulaannya, kita nak kongsikan kepada masyarakat khususnya dalam kita menilai situasi semasa sekarang ini, keadaan cuaca yang agak tidak menentu. Kita sedia maklum kita berada monsun timur laut pada ketika ini. Jadi bagaimana persediaan pihak APM sendiri untuk menghadapi sebarang kemungkinan? Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM, khususnya sidang produksi Selamat Pagi Malaysia kerana kesudian menjemput pihak Angkatan Pertahanan Malaysia untuk topik pagi ini berkaitan dengan banjir. Dan umum mengetahui bahawa monsun timur laut ini telah bermula pada November yang telah ditetapkan dan dijangka berakhir pada bulan Mac 2023. Dan ini merupakan fasa pertama di mana bulan November hingga bulan Disember, fasa pertama ini dalam merekodkan bencana banjir di 5 buah negeri. Setakat pagi ini laporan yang kita terima, 5 negeri yang terlibat dan jumlah mangsa yang tertinggi adalah di negeri Kelantan setakat ini. Dan bagi daerah-daerah yang terlibat, kalau kita lihat laporan pada pagi ini, negeri Terengganu kurang dalam 7 daerah. Dan dalam kita bersedia sebelum MTL ini berlangsung, APM telah melaksanakan pelbagai latihan dalam mensiapsiagakan anggota. Dan apa yang saya sebut anggota itu tadi adalah terdapat 4 komponen yang perlu dititik beratkan. Yang pertama sekali ialah berkaitan dengan komponen anggota tetap dan anggota sukarela. Anggota sukarela ini adalah yang bertugas di lapangan. Kebanyakan mereka ini akan bertugas semasa melaksanakan khidmat kemanusiaan untuk harian. Dan pegawai kehormat bersekutu, pertahanan awam, dan yang terakhir sekali adalah SIDAT. Saya difahamkan pegawai kehormat dan bersekutu ini ada di kalangan pegawai RTM itu sendiri. Ada yang rakan-rakan Munawar dan Syafiqah sendiri. Antaranya ketua pengarah penyiaran kita sendiri. Betul, itu adalah pegawai bersekutu kita yang baru dilantik. Dan saya ingin sentuh apa latihan simulasi yang terkini telah kita lakukan adalah simulasi sistem amaran awam. Ini adalah untuk memberi warning amaran awal sekiranya berlaku bencana melalui bunyi siren itu sendiri. Yang ini kita buat berdasarkan mengikut zon, dan yang terkini pada bulan lepas kita laksanakan di zon selatan. Alhamdulillah, kerjasama semua agensi menunjukkan bahawa kolaborasi agensi ini dapat menjayakan sesuatu bencana itu untuk dilaksanakan dapat ditangani jika berlakunya bencana. Mungkin juga Tuan boleh kongsikan, kalau tadi kita dah maklumkan negeri Kelantan antara negeri yang paling terjejas sekali. Di mana sebenarnya lokasi yang menjadi tumpuan pihak APM pada kali ini? Okey, untuk negeri Kelantan yang kita lihat untuk pada pagi ini, terdapat di daerah Pasir Mas sebenarnya. Dan di sini ada lebih kurang 6 pusat pemindahan yang telah dibuka, menunjukkan jumlah seramai 1,929 orang setakat pagi ini. Dan dijangkakan mungkin ada sedikit peningkatan ataupun sekiranya cuaca berterusan, hujan dan banjir akan kekal berlaku. Tapi dalam untuk bulan Disember ni, amaran air pasang telah berakhir pada 11 hari bulan yang lepas, dan dijangkakan air pasang akan berlaku sekali lagi pada 22 sehingga 26 Disember. Dan itu akan lagi kita bersedia-sedialah untuk
menghadapi semua itu. Okey, dalam kita menilai situasi kesiapsiagaan kita pada ketika ini, mungkin juga Tuan boleh kongsikan kepada penonton dari segi maklumat lokasi-lokasi panas ataupun lokasi yang dikategorikan sebagai titik panas yang mungkin akan berlaku kemungkinan banjir ini, Tuan. Okey, boleh. Seperti yang umum tahu, Jabatan Pengairan dan Saliran telah mengedar dan kongsikan kepada semua agensi dan orang awam berkenaan dengan lokasi-lokasi hotspot ni. Jika kita nak senaraikan, kalau mengikut total adalah sebanyak 5,000, lebih kurang 5,000 lokasi panas, dan jika nak disenaraikan pagi ni rasanya habislah siaran pagi. Antara saya ambil contoh, sebagai contoh di negeri Selangor itu sendiri, antara lokasi-lokasi panas adalah di daerah-daerah seperti Kuala Selangor, daerah Kelang, yang sering berlaku daerah Sepang. Jika kita tackle benda ni adalah berdasarkan mengikut zon. Jadi kategori-kategori zon tu, di situ kita melihat antara negeri-negeri, contoh zon utara ada 3 buah negeri dan kebiasaan bencana berlaku ni adalah di negeri Kedah, dan dalam yang kejadian berulang tahun ni kita lihat di luar musim MTL adalah di daerah Baling. Dan kita melihat daerah banjir itu ada 2 kali berlaku. Jika kita lihat pada tajuk hari ini, arahan wajib berpindah, apa yang sebenarnya ingin diberikan penekanan oleh pihak APM kepada masyarakat di luar sana? Okey, arahan wajib berpindah. Ini topik yang menarik ni sebenarnya. Betul. Ini yang kita ingin fokuskan sebenarnya, arahan wajib berpindah. Kerana berpindah ini bukanlah suatu perkara yang remeh. Bila bencana berlaku, kita sebenarnya perlu berpindah kerana bencana banjir ini menyebabkan aspek keselamatan. Aspek keselamatan yang boleh melibatkan kehilangan nyawa dan harta benda jika tidak dipatuhi. Sebab ada ada satu kes pernah berlaku di mana penduduk yang telah berpindah dimaklumkan oleh pihak berkuasa atau berautoriti tidak untuk berpindah, menyebabkan kesukaran untuk mereka melaksanakan tugas. Maksudnya bila kita arahkan berpindah, mereka tak nak berpindah. Untuk berpindah. Jadi apa yang ingin kami pihak APM kempenkan pada musim MTL kali ini adalah arahan wajib berpindah. Dan arahan wajib berpindah itu adalah selaras dengan apa yang termaktub dalam Seksyen 4C Angkatan Pertahanan Malaysia, di mana sedikit sebanyak akta tersebut menyebut APM mempunyai kuasa bagi mengarahkan pemindahan mangsa. Dan apabila berlaku kecemasan maupun apabila bencana, sekiranya tidak dipatuhi atau ingkar, boleh dikenakan denda atau penalti. Lebih kurang denda atau penalti tidak melebihi dari RM10,000 ataupun penjara kurang dari 5 tahun. Tidak lebih 5 tahun. Ini yang kita khawatir sebenarnya pada musim banjir ini. Sayangkan rumah, mungkin tak nak tinggal haiwan ternakan. Apa yang kita ingin tekankan di sini adalah berpindah lebih awal. Itu yang paling penting. Arahan, bila diberikan arahan untuk berpindah dan ada keperluan untuk berpindah, perlu pindah segera. Itu yang kita fokuskan. Okey, dalam kesiapsiagaan kita menghadapi situasi banjir ini, kita sedia maklum juga di beberapa lokasi hotspot untuk menghadapi banjir ini turut diletakkan penggera siren tersendiri. Jadi bagaimana untuk kita berikan pemahaman kepada masyarakat di luar sana, bila dengar bunyi siren ni saja terus berpindah walaupun ianya pada tahap amaran awal sahaja? Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, latihan simulasi siren itu telah dilaksanakan dan kita melaksanakan benda ini supaya ilmu ini dilaksanakan secara berterusan, melatih. Maksudnya fire drill ataupun simulasi ini perlu dilaksanakan selalu. Jika sebagai contoh, kalau kita buat sekali setahun, mungkin kita akan lupa apakah bunyi siren ini betulkah perlu berpindah ataupun ianya adalah untuk amaran saja. Dalam konsep kita menerangkan bunyi-bunyi siren ini, dia ada macam-macam bunyi. Bila nada berterusan, apa tindakan yang perlu dibuat. Bila nada beralun dan nada putus-putus, semua ini ada dalam simulasi itu yang dalam latihan kita laksanakan di peringkat zon tadi. Apa lagi di antara langkah proaktif yang dijalankan oleh pihak APM untuk mengurangkan lagi risiko bencana ini kepada masyarakat? Okey, seperti yang saya sebut tadi, bencana ni
kita tak jangka berlaku. Ya. Macam yang sebut tadi dekat Baling berlaku di luar musim MTL. Dan apa persiapan awal yang APM telah laksanakan adalah dengan melatih orang awam. Mempelajari seramai mungkin ilmu penyelamatan di samping berperanan sebagai agensi pengurusan bencana itu sendiri. In fact, APM adalah jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat negeri dan daerah. Dan jawatan kuasa pengurusan bencana ini diketuai oleh pegawai daerah, dan persiapan-persiapan yang dibuat sebagai contoh suatu daerah itu, kebiasaan bencana berlaku, kolaborasi atau simulasi itu dibuat persiapan sebelum berlaku. Contohnya, langkah-langkah proaktif yang dibuat dengan mengadakan latihan tadi, dan seterusnya adalah dengan meningkatkan kesedaran lapisan masyarakat bahawa bahaya bencana banjir. Dalam agensi yang terlibat tu, sebagai contoh, dalam jawatan kuasa itu ada JKR, ada pihak berkuasa tempatan yang lain. Jadi persiapan yang perlu dibuat adalah melakukan pembersihan pembaritan. Itu adalah langkah-langkah proaktif yang perlu kita buat sebelumnya masuk musim MTL itu tadi. Kerjasama strategik di antara kementerian, agensi-agensi kerajaan. So, kita tidak boleh bergerak dalam silo. Setiap agensi mempunyai peranan masing-masing, dan situlah kita bersama-sama untuk menghadapi bencana. Okey. Jadi ini melibatkan koordinasi semua pihak, tapi itu ialah persiapan daripada pihak pertahanan awam ataupun agensi-agensi yang lain. Tapi persediaan daripada pihak mangsa itu sendiri bagaimana sebelum mereka diselamatkan? Yang macam saya sentuh tadi, ilmu pertahanan yang awam itu penting. Dan apa yang kita buat bagi, macam Syafiqah sebut tadi, mangsa di satu komuniti. Sebagai contoh, apa yang APM telah usahakan untuk membuat SEDET. Macam pernah dengar SEDET? Civil Defence Emergency Response Team di kalangan peringkat komuniti, di mana komuniti itu dilatih untuk bertindak sebagai first responder. Maksudnya sebelum penyelamat sampai ataupun apa, mereka ada ilmu untuk menyelamatkan diri dan apa yang mereka perlu lakukan. Kalau kita imbas kembali situasi banjir pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, ianya memberi impak yang cukup besar kepada sosial dan juga ekonomi negara, khususnya di Lembah Kelang. Kalau kita lihat banjir yang terburuk pernah berlaku. Jadi bagaimana untuk kita mengurangkan impak risiko banjir yang besar ini kepada masyarakat, khususnya untuk kita memberikan kesedaran, advokasi secara berterusan kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan banjir ini, Tuan? Saya ingin bangkit semula apa yang berlaku pada hujung 2021 dan awal Januari itu tadi. Itu merupakan banjir kilat. Bila kita sebut banjir kilat ni, air naik secara mendadak. Kita tidak menjangka. Dan di sini kita belajar untuk sebagai masyarakat di sana sentiasa tenang dan jangan panik untuk membuat penilaian dalam mengambil tindakan apa yang seterusnya perlu dilakukan. Dan untuk dikaitkan seperti apa yang kita sebut tadi, amaran berpindah itu tadi, berpindah lebih awal. Itu yang ingin kita tekankan untuk lebih supaya kejadian yang seperti itu tidak berlaku lagi untuk terjejas. Jadi mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku 2021-2022 itu, apa di antara penambahbaikan oleh pihak APM sendiri untuk memastikan segala gerak kerja dan juga operasi menyelamat ini berjalan lebih lancar lagi? Okey, apa yang pihak APM buat sedia upaya bersama kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan dalam kita mempersiapkan komuniti itu. Dan masa sama juga kita membuatkan kerja-kerja pembersihan dan membersihkan kawasan supaya tiada kawasan yang terjejas banjir. Kebiasaan banjir yang terjejas ni adalah longkang-longkang yang tersumbat, dan ini perlukan tindakan lebih kompleks di mana perlu bersiap lebih awal sebelum musim-musim, sehingga kita tahu setiap tahun bermula November akan berlakunya bencana banjir. Dah waktunya. Dah tahu. Jadi persiapan itu kita ada 9 bulan lebih awal. Kalau kita ambil dari tempoh Mac, kita ada dari selepas Mac MTL itu habis, ada banyak bulan untuk kita buat bersedia supaya kita dapat mengurangkan
kesannya daripada tahun ke tahun. Kesiapsiagaan penting dalam hal ini untuk kita mengurangkan dampak yang besar akibat daripada situasi monsun timur laut yang berlaku pada ketika ini, dan pastinya kita tadi dah mendengar banyak sebenarnya inisiatif dan juga langkah proaktif daripada pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia untuk menangani perkara ini, dan juga pemakluman kepada masyarakat di luar sana khususnya berkenaan arahan wajib berpindah yang perlu dipatuhi khususnya dalam situasi banjir ini. Mungkin sedikit harapan dan juga kata-kata nasihat daripada Tuan kepada mereka khususnya yang berada di lokasi yang dijangkakan akan mengalami banjir yang lebih teruk selepas ini. Okey, macam yang saya sebut tadi, pertama sekali kita jangan panik dan sentiasa tenang apabila bencana itu berlaku supaya kita dapat buat penilaian yang perlu kita lakukan. Dan apabila kejadian bencana berlaku itu, sila pastikan dokumen-dokumen penting disimpan di tempat yang selamat sebelum kita berpindah dan mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Jika sekiranya berpindah. Dan yang paling penting adalah kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Sebagai contoh, sekarang ni kita banyak media massa yang kita boleh contoh sebagai panduan. Dan cuma ambil perkembangan dan info-info kecemasan ni dari medium yang sahih, yang pasti. Okey, itu kesiapsiagaan dan juga nasihat yang kami sampaikan kepada anda. Terima kasih kita ucapkan kepada Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Khairil Izwan Datuk Abdul Rahman, Penolong Pengarah Cawangan Operasi Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Terima kasih Tuan. Okey, sama-sama. Okay, kita nak berehat seketika, Munawar.